Okey, kita tengok dulu siapa yang dah masuk. Nak tengok audio dulu. Dengar audio dulu. Wow, weh. Kuat gila lah pula. Test mic 1 2 3. Test mic 1. Okey. Tunggu ada yang dah masuk ke? Baru seorang masuk ni. Mana pergi yang lain ni? Baru seorang masuk. Assalamualaikum. Fakhruddin Muhammad, Nur Azlina Romli. Assalamualaikum. Yang dah masuk ni. 7 orang. Panggil-panggil lain lagi. Hafiz Kurizidek, Syahril Idris. Ya, Nur Azlina Romli. Waalaikumsalam. Cikgu dan juga tim pencerita. Waalaikumsalam Nur Azlina Romli. Apa khabar semua ni? Sihat walafiat ke? Dengar ada yang gembira ni, ada yang happy. PKPB ditamatkan di banyak negeri kan? Alamak. Seronok lah. Lepas tu rentas negeri pun dah rentas negeri, rentas daerah dah pun dibenarkan. Siapa yang nak pergi honeymoon boleh pergi honeymoon. Siapa yang nak pergi merayau boleh pergi merayau. Kan? Waalaikumsalam Fadil Jummah. Emilin Ahmad. Waalaikumsalam. Kilawati Fakhruddin. Waalaikumsalam. Muhammad Nakiyuddin. Dayang Fatihah. Thank you Dayang Fatihah. Orang yang pertama share kot kan? Yang lain nak share tak? Yang lain korang nak share ke tidak? Okey. Kalau siapa yang share tu saya bagi thank you lah kepada mereka yang share kan? Thank you pada mereka yang share. Lama pula dia punya Dayang Fatihah dia punya komen. Okeylah baik. Thank you pada mereka yang sudi share. Terima kasih pada mereka yang sudi share. Terima kasih pada mereka yang bersama malam ni tuan-tuan. Malam minggu tak kalah lena awal kot. Baru pukul 10 malam kan? Jadi bagi mereka yang dah masuk, jangan lupa tekan butang share. Dan jangan lupa ajak kawan-kawan yang lain tuan-tuan. Lama korang ni, dah lama kita tak meriah-meriah, tak jadi macam betul-betul havoc happening dekat dalam live dari wartawan pencerita. Baik. Kalau ada sesiapa yang sudi sharekan link ni dekat dalam grup Telegram, dialu-alukan. Dekat grup WhatsApp, dialu-alukan. Dekat grup Facebook, grup page yang ada, silakan. Kita bagi ramai. Thank you Arlis Ateng kerana sudi share. Amran Sulong. Thank you Amran Sulong. Bagi perkataan yang best sikit, ajak dia orang malam ni tuan. Malam ni topik panas ni malam ni. I kecewa, I hampa, I tertipu, I kena cedok. I kena kencing. Alamak, I bye-bye. I sinar harapan terbang melayang si pungguk layu. Apa yang ditunggu tak sampai di depan. Apa yang tiba semuanya Melayu. Melayu, bukan Melayu kita, Melayu. Jatuh Melayu. Okey. Baik, waalaikumsalam kepada mereka yang bagi salam ni. Azhari, waalaikumsalam. Siti Aisyah, waalaikumsalam. Jeffrey Omar, thank you kerana sudi share. Baik, tak apalah, tak ramai tu lantak dia orang lah. Dia orang nak masuk, dia orang masuk, tak nak masuk, kita nak panggil buat apa kan? Nak paksa buat apa kan? I kecewa, Muhammad Adam. Alamak, I kecewa. Samalah kita Muhammad Adam weh. Kecewa jiwa dan raga. Tapi sebenarnya teringat semalam apa yang Ustaz Firdaus kata. Kita yang ada KWSP ni memanglah kecewa tak boleh keluar kan? Tapi dia orang yang memang tak ada langsung KWSP, yang memang tak bekerja langsung, yang memang hanya asnaf-asnaf yang memang mengharapkan bantuan selama ni, dia orang ni nak kecewa macam mana eh? Nak kecewa pun serba salah. Tak kecewa pun tumpang kecewa kan? Kacau. Wah, cerah betul tengok cikgu malam ni. Cerah kenapa? Saya rasa tak ada perubahan pun dekat saya punya lighting ni. Sama je ni. Amboi, ada perubahan ke? Ada rasa macam lighting saya ni berubah ke? Sama je rasa kan? Hai Cherry Dip. Hai cikgu ceria. InsyaAllah. Nak kata ceria pun tengah mengah ni. Tengah mengah sebenarnya. Sebab apa nama tadi, operasi. Siapkan anak saya punya studio. Anak saya punya studio, bukan saya punya studio. Anak saya punya studio. Dia nak buat studio live gamers dia. Kita puas setup ni, buang barang, ganti barang, masuk barang, keluar barang, nak bagi bilik dia tu cemerlang, nak bagi bilik dia tu complete macam roper live. So I kecewa lah. I kecewa tak dapat KWSP. I kecewa tengok orang lain ada studio, saya pakai ruang tamu. Adalah melawak je lah. Dah memang rezeki dia lah. Rezeki dia nak buat live kan. Kita bagi can. Cikgu cantik jam G-Shock. Alamak, lepas stok tajuk G-Shock jam pun dah mantap. Saya memang bermula daripada minggu depan, saya akan menjadi trusted seller. Trusted seller G-Shock yang
rare yang Japan item yang memang tak ada di pasaran Malaysia, pasaran Malaya. So bermula minggu depan saya akan ada 1-2 kali seminggu live. Kita nak jual jam G-Shock yang rare item punya. Bermula minggu depan. So doakanlah saya berjaya dalam misi mencari rezeki. Okeylah, baik. Apa yang Azizah type ni? Dia bagi apa ni? Dia bagi emoji ke? Panjang banyak dia tap ni. Hai, takkan dia spam saya kot? Takkan dia spam Azizah, oi. Azizah, oi. Oi, kau spam aku ke? Oi. Oi, seriuslah cikgu. Betul, serius Azwan. Serius. Saya akan bawa rare item. Saya dah pun bincang dengan seller-seller, dengan supplier-supplier yang terbaik ini. Dia akan bagi saya barang-barang terbaik yang akan saya bawakan pada korang. Istimewa untuk mereka yang follow live dari wartawan. Kita ada bawa jam yang rare-rare punya, yang memang tak ada dekat kedai. Korang pergi kedai tak ada. Kedai tak ada jual lah itu jam. Itu jam Japan item tak ada jual di kedai. Kita akan bawa dalam saya punya sharing ataupun kita nak jual. Saya nak bawa. Okey, baik. Tadi ada yang tanya cikgu malam, tuah taan, alamak, tak apa Al-Jufri, I faham you. I kecewa dengan lain. Al-Jufri, I tak kecewa dengan you. I kecewa dengan KWSP. I tak kecewa dengan you. I faham you punya masalah, Al-Jufri. Dayang Fatihah, cikgu baju boleh order lagi tak? Boleh, masih lagi dibuka sehingga 2 minggu lagi baru tutup order. Siapa yang lambat, lantak mengkema. Lambat, lantak mengkema. Okeylah, baik. Okey, minta semua share live malam ni. Topik panas, weh. Betul, topik panas. Panas ke? Aircon dah buka belum? Aircon dah buka dah. I kecewa, I merana. Muhammad Faizal Jawawi, woi. Okey. Assalamualaikum Abang Bayar. Kenapa bayar pula? I kecewa. Kecewa tu bayar. Lock G-Shock merah tak jual lah. Tak jual. Ini hanya untuk kolektor yang memang saya sebenarnya dah simpan lama. Hari ni nak pakai sebab lepas ni nak buat sales G-Shock. So saya pakai lah hari ni. Okay, jangan marah lah. Ini mukadimah. Ini selit. Nasib baik. Bukan, tak ada. Al-Jufri, bukan kecewa dengan Al-Jufri ya. I tidak pernah kecewa dengan you. Okey lah, baik. I mendonga. DJ Ari kita. Baik tuan-tuan. Assalamualaikum kepada mereka yang bagi salam tadi. Assalamualaikum bagi mereka yang dah masuk. Bagi mereka yang bersama. Waalaikumsalam bagi mereka yang memberi salam. Tuan-tuan, kita kembali dalam segmen dari Wartawan Pencerita. Kita bermula daripada Isnin sampai hari Jumaat. Kita asyik bercerita. Kita asyik membicara tentang topik ilmiah kepada mereka yang sudi mendengar. Walaupun tak ramai yang masuk, tapi tak apa. Saya rasa macam lega sangat sebab sekurang-kurangnya ada 100 orang yang setiap kali live, diorang mendapat manfaat ilmu kepada live yang dibuat Isnin sampai Jumaat. Mana korang yang lain? Korang tak suka ke dengar ceramah agama? Korang tak suka ke dengar motivasi? Korang tak nak ke isi jiwa kita dengan cahaya ilmu, kan? Saya ajak korang lah, jom lah. Bermula minggu depan, come on lah. Ramai-ramai kita masuk program-program ilmiah supaya kita dapat manfaat bersama. Tapi malam ni topik dia memang menarik. Topik panas. Topik kita nak belasah, kita nak bagi. Tapi dalam masa yang sama, pencerita tak pernah belasah semata-mata. Pencerita akan bagi pendapat dan pencerita akan sentiasa to be square. To be fair. To be square. Fair and square. Ada balance lah. Tak boleh lah kita nak bagi, nak hentam aja kan. Tak boleh lah, kan? Baik tuan-tuan, apa pun kita nak maklumkan sedikit bahawa hari ini dalam sidang media MKN yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri, banyak berita gembira yang diumumkan tuan-tuan. Perintah kawalan pergerakan bersyarat di beberapa negeri telah pun ditamatkan. Yang kekal sekarang ni cuma Selangor, Kuala Lumpur dan juga Sabah. Itu pun kerana dikekalkan kerana kes masih naik. Itu pun di Selangor, beberapa daerah telah pun ditamatkan dan dikembalikan kepada PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Ada daerah seperti Kuala Selangor, mana lagi? Kuala Selangor dan Hulu Selangor serta Sabak Bernam. 3 daerah ni dikembalikan kepada PKPP. Tapi walaupun daerah-daerah lain dalam kategori PKPB, aktiviti merentas daerah, merentas negeri sudah pun dibuka semula. Jadi
Bagi mereka yang ada keinginan nak bawa family pergi Port Dickson, nak bawa family pergi Cameron Highland, nak bawa family pergi bercuti di negeri-negeri lain, sudah pun dibolehkan bermula besok. Bermula Isnin. Jadi korang, saya dengar semalam kawan saya mengeluh. Kawan saya ni dia dah 3 kali tuan-tuan. Dah 3 kali tukar plan untuk bercuti di Port Dickson. Dah tempah hotel, tak boleh masuk hotel. Sebab tak boleh pergi ke hotel di Port Dickson. Sebab apa? Sebab dia terkurung dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat. Tapi kali ini bermula besok, dia kata dia dah tempah hotel 20 hari bulan. 20 hari bulan ni dah tempah hotel. Jadi dia kata bolehkah dia nak merentas daerah, merentas negeri nak ke Port Dickson? Kali ni boleh. Tak ada masalah. Silalah bergerak ke mana-mana as long kita mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN. Tak ada masalah. Dan bagi mereka yang confused, apa bezanya? Kenapa boleh merentas daerah, merentas negeri? So apa bezanya PKPB dan PKPP? Memang ada beza sebab banyak sektor yang tidak dibolehkan dalam PKPB tuan-tuan. Banyak lagi aktiviti yang tidak dibenarkan dalam tempoh PKPB. Jadi jangan kata tak ada beza lah. Tak, ada beza. Korang kena tengok balik, scroll out balik, baca balik. Apakah larangan-larangan, apakah arahan-arahan yang diberikan yang melibatkan PKPB. Memang ada beza dengan PKPP. Cuma yang boleh ialah kali ini ialah merentas negeri. PD Seremban tak boleh masuk Ya ke? Tak boleh masuk, okey lah. Saya pergi Cameron Highland. Kan? PD Seremban tak boleh masuk, tak apa, pergi Cameron Highland. Tak boleh Cameron Highland, kita pergi Port Dickson pula. Kita pergi Batu Ferringhi. Batu Ferringhi tak boleh Batu Ferringhi, kita pergi Fraser Hill. Tak boleh pergi Fraser Hill, kita pergi pantai dalam. Menyelam di pantai dalam. Okeylah, baik. Tuan-tuan, jadi PKPB ke PKPP, PKBB, apa ke benda soalan kau ni Nora Fiza Harifin weh? Engkau soalan ke JB? JB ni PKPB ke PKPP? PKPB kan? Entah. Yang saya tahu tadi cuma 3 negeri. Dan beberapa daerah di kawasan-kawasan yang masih lagi zon merah. Saya tak baca pula pasal Johor Bahru. Tapi tak apalah, kan? Rentas negeri tak perlu mohon surat lagi. Tidak ada lagi sekatan jalan raya untuk menghalang orang merentas negeri. Ini kena faham. Bermula besok tidak akan ada lagi aktiviti roadblock untuk menghalang orang merentas negeri. No more. Yang ada ialah polis diarahkan untuk bertegas dalam pemantauan SOP. Faham tak? So bermula besok polis akan lebih bekerja mencari orang yang tak pakai mask. Orang yang degil lepak ramai-ramai dekat satu meja warung sampai 10 orang. Itu naya. Orang yang bawa kereta penuh satu kereta dengan mak bangla semua penuh, itu memang kena. Orang yang pergi berkerumun kat rumah orang sampai 40 orang, itu kena. So polis diarahkan untuk memberi fokus kepada pelanggaran SOP. Tapi tidak ada lagi roadblock untuk menghalang orang merentas negeri atau merentas daerah. So tak perlu mohon kepada sesiapa jikalau statement ayat jika nak pergi ke mana-mana. Faham? Faham Cikgu bila nak buat balik mas pencerita, siapa kata saya tak buat? Itulah korang. Saya ada buat lah mas pencerita. Nampak ni mas warna putih, ada mas warna hitam. Korang bila saya post dalam ini marah. Korang bila saya post dalam saya punya wall, korang tak nak baca. Saya jual baju, korang tak nak tanya. Kan? Saya jual emas, korang tak mau tanya. Lepas tu saya jual buku pun korang tak beli. Alamak. Okey, tak apalah. Lepas tu bila saya buat live pun korang tak nak share. Tak apalah. Tapi lantak mengkema, saya belasah aja. Tetap jalan terus kata orang. Jom balik Alostar. Siti Aisyah, insya-Allah saya nak minta mak saya datang ke KL. Boleh gitu? Anak deraka. Tak ada, bukan. Kita minta mak saya datang KL, nak bagi dia peluang ambil angin Kuala Lumpur pula. Okey tuan-tuan. So, dah clear PKPB, PKPP, PKPP, PKP Mai Tang tu dah habis settle So tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, still jangan anggap benda ni remeh. Jangan anggap benda ni macam dah okey. Tak. Bersedia
berdepan dengan sebarang kemungkinan dan sentiasa berhati-hati, sentiasa berjaga-jaga. Kita jaga kita tetap jadi moto utama semua orang. Tak payah jaga orang lain lah, sibuk jaga orang lain, sibuk jaga diri sendiri. Kalau semua orang jaga diri sendiri, maka semua orang akan selamat. Tak payah nak sibuk nak kata, mak cikgu saya jumpa tadi ada 4 orang tak pakai mask. Jangan sibuk orang lain lah, kau pakailah mask kau sendiri. Kan? So kita jaga kita. Dan kerana tuan-tuan, kerana sebenarnya kes masih lagi banyak. Siapa kata kes dah pernah dah turun? Hari ini masih lagi 1,123 kes. Masih lagi dalam keadaan yang ribu-ribu. Yang ribu-ribu. Malaysia sekarang tuan-tuan sudah mencatatkan kes sebanyak jumlah total jumlah kumulatif 71,359. Tak mustahil hujung tahun ni silap akhir bulan 80,000, 90,000. Tak mustahil kalau tengok kepada data yang ada. Tapi tuan-tuan, walaupun kita dikejutkan dengan angka macam ni tuan-tuan, jangan risau sangat-sangat pula. Jangan sampai dunia dah kiamat. Tidak tuan-tuan. Jangan sampai kita duk pening kepala gila-gila pula. Sebab kes yang banyak melibatkan kluster-kluster yang melibatkan warga asing dan juga melibatkan kawasan-kawasan setempat. Macam tapak pembinaan, macam tempat kerja. Dia tak ada, saya tak dengar lagi. Saya belum dengar lagi ada 1,000 ataupun ada ratus-ratus kes dalam taman saya. Cuba bagi tahu dalam taman korang ada 100-200 kes. Tak ada tuan-tuan. Yang banyak ni ialah kes di tempat kerja, kes di kilang, kes di tapak pembinaan, kes-kes kluster-kluster besar. Yang kecil-kecil ni ialah taman sekian-sekian, taman Pak Mael, taman Pak Meon mati terlangkup. Tak ada. Tak ada dengar macam 100 kes, 200 kes. Tak ada. So sebenarnya tak payah nak macam, alamak, matilah aku. Tak ada. Jangan terlampau skeptical sangat. Jangan terlampau paranoid sangat. Jangan terlampau takut gila-gila sangat. Jaga diri sendiri itu utama. Takut tak perlu. Takut apa dengan penyakit? Takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut apa dengan penyakit? Semua penyakit ada ubat dia. Semua penyakit ada penyembuhnya. So jangan risau. Saya ni dah rasa dah COVID-19 tuan-tuan. Dah rasa dah macam mana masuk wad. Dah rasa dah pun macam mana rawatan dia. Takut apa? Kalau kau memang tak ada masalah apa-apa, kau jaga diri kau. Lepas 14 hari kau keluarlah. Engkau keluarlah. Ini tuan-tuan baru dengar orang masuk wad dah panik melampau. Saya terpaksa memberi motivasi kepada ramai orang. Alhamdulillah, saya dipilih untuk memberi motivasi kepada orang. Saya dipilih untuk memberi khidmat nasihat kepada mereka yang positif COVID-19. Berapa ramai yang PM saya, cikgu saya, hari ini daripada Sabah tuan-tuan. Bukan dekat-dekat, daripada Sabah PM saya. Cikgu saya positif COVID-19 sebab saya menjaga suami yang sakit. Kebetulan dalam wad tu, saya tak faham. Dia jaga suami yang sakit. Tapi dia kata dalam wad tu ada orang yang positif. Dan dia pula positif COVID-19. Cikgu, tolong saya, apa saya nak buat? Saya tak ada gejala, cikgu. Saya tak sakit, cikgu. Saya tak batuk, tak demam. Saya okey, cikgu. So, tolong bagi saya nasihat apa saya kena buat sekarang. Saya positif COVID-19. Ambulans on the way ambil saya. Saya kata, takut apa? Engkau tak ada gejala kan? Engkau tak sakit kan? So, pergi je lah, duduk dalam isolasi. Lepas berapa hari kau balik lah. Kan? Engkau balik lah. Nak risau apa? Kan? Engkau jaga kesihatan engkau dekat hospital. Kalau demam, bagi tahu demam. Kalau batuk, bagi tahu batuk. Dah. Saya kena bagi nasihat kepada mereka ni. Bagi motivasi. Jangan takut. Relax. Berapa ramai yang ada satu kes ni. Satu kes ni dia kena buat saringan sebelum dia buat shooting. Dia terlibat dalam program shooting untuk satu kementerian. Tiba-tiba dia pergi dekat Bangi. Dia buat saringan dekat swasta, saringan antigen rapid test kit. Kalau cikgu, apa beza antigen rapid test kit, antigen RTK, apa beza antibody RTK, apa beza pula RT-PCR? Nak kena faham Kalau ambil ikut hidung saja, swab test ikut hidung saja, majoritinya itu dipanggil sebagai antigen rapid test kit. Kalau ambil ikut hidung ni. Kalau dia swab ikut hidung ni, masuk ikut hidung sahaja. Majoriti itu ialah antigen rapid test kit. Kalau ambil dua-dua hidung dan mulut, itu dipanggil RT-PCR ataupun swab test RT-PCR. Tapi ada juga RT-PCR yang ambil hidung saja. Tapi itu malas lah. Itu malas punya cerita lah. Itu malas punya orang lah. Kan? Kalau ambil darah itu dipanggil sebagai
RTK antibody. So, Mamat ni dia kena buat RTK antigen dekat swasta, dekat Bangi tuan-tuan. Lepas dia buat test, lepas buat swab, lepas 2 jam keluar result, dia positif. Dia positif COVID-19. Dia positif. Punyalah mengelabah. PM saya, cikgu apa saya nak buat? Saya positif. Saya nak pergi mana sekarang ni? Saya kata dekat dia, nak pergi mana? Tunggu panggilan lah. Tunggulah panggilan. Wahai sekian bin sekian, aku akan hadir ke tempat engkau untuk membawa engkau ke hospital Sungai Buloh. Tunggulah panggilan. Tapi tak ada panggilan. Cuma panggilan yang dapat daripada hospital, daripada swasta bagi tahu dia positif. Tapi swasta kata, tak apa, cik sekian-sekian, datang balik ke tempat kami akan buat akan buat RT-PCR. Akan buat swab test RT-PCR. Oh, untung swasta ni, dia dah charge dekat RTK antigen, dia charge pula dekat RT-PCR. 2 kali charge. Apa? Buat duit kawan, buat duit. Lepas dia buat RT-PCR, dia kata apa? Encik sekian-sekian boleh balik rumah. Duduk di rumah dulu sampai keluar result. Result akan keluar antara 1 ke 2 hari. Saya pun pelik. Saya telefon kepada PKD Langat. Saya bertanya kepada Dr. Zailiza, iaitu pengarah PKD Langat. Saya kata apa? Boleh ke orang yang positif engkau suruh balik rumah dulu? Tinggal di rumah, dan tunggu result kedua keluar. Setahu saya kalau positif bawa ke Sungai Buloh. Kata PKD, betul, memang itulah sepatutnya. Kalau positif kena bawa ke Sungai Buloh. Tak kira lah positif apa pun, positif RT antigen ke, antibody ke, kena bawa ke Sungai Buloh. Tapi swasta ni pelik sikit. Dia kata apa, tak apa, balik rumah dulu. Lepas buat RT-PCR, tinggal di rumah 2 hari, diam-diam di rumah. Lepas 2 hari dapat call, encik sekian-sekian, awak negatif. So, ponggah. Saya kata mujur lah kan. Mujur kau pergi swasta ni salah dia punya result. Kalau tidak, engkau ni dah dibawa nenong pergi ke Sungai Buloh, tinggal bersama dengan pesakit-pesakit COVID-19. Lepas tu tiba-tiba engkau negatif. Itu yang pernah berlaku sebelum ni dekat dalam Wad 43. Dia bawa ke Pusat Kawalan Kusta Negara. Lepas 2 hari tiba-tiba result dia negatif. Naya kawan. Mujurlah kawan ni yang seorang ni, dia tak dihantar terus ke Sungai Buloh. Mujur tuan-tuan. Tapi ceritanya nak bagi tahu korang bahawa banyak kes, bukan 1-2 kes, ropanya tuan-tuan, banyak kes yang false negatif dan juga false positif. False negatif maksudnya ujian yang pertama negatif, buat sekali lagi positif. Naya. Dah balik rumah bersama dengan keluarga, dah balik jumpa dengan orang sana sini, dah aku negatif, tapi rupa-rupanya dia positif. Banyak juga kes yang false positif. Buat ujian, dia positif. Dah positif, hantar ke Sungai Buloh. Tiba-tiba ujian RT-PCR, dia negatif. Naya kawan tu, dah duduk dengan orang punya ramai dekat dalam Wad 43, bercampur dengan punya ramai masyarakat, pesakit geng COVID-19. Lah kali dia rupanya dia negatif. Naya. That's why sebenarnya kerajaan atau kementerian kata yang paling baik ialah RT-PCR. RTK antigen ke RTK antibody semuanya tak sampai pun 80% dia punya tahap keboleh percayaan tu, ataupun kadar ketepatan tu tak sampai 80%. Masalahnya nak buat RT-PCR mahal, 200-300 ringgit. Nak buat RTK antigen baru 100 lebih. Nak buat RTK antibody lagi murah. Jadi itulah dia masalah dia. Atau mengkema naya kawan ni. Naya teman. Ya sila adik. Atau naya. Jadi orang Perak lah yuk. Bukan. Saya orang Kedah. Baik tuan, jom. Topik hari ni. You all tak kecewa ke? I kecewa. Gelak besar. Itu gelak orang kecewa. Itu gelak orang kecewa. Gelak macam aku nak bagi tak bagi, aku nak kata tak kata, aku nak hentam tak hentam. Aku kalau kang hentam kan aku kena marah balik. Aku nak hentam kan orang kata aku ni kasar sangat menghentamnya. So aku gelak je lah. Padan muka kita. Tuan-tuan, ketika Menteri Kewangan mengumumkan dalam penggulungan belanjawan yang dibuat pada minggu lepas, ketika Menteri Kewangan mengumumkan kaedah pengeluaran untuk
mereka mengeluarkan akaun 1 KWSP diperluaskan kepada 8 juta pencarum termasuk mereka yang tidak aktif, maka satu dewan tak sempat lagi Mamat tu nak menghabiskan ucapan dia. Satu dewan tepuk gembira. Dia orang tak dengar lagi sampai habis. Dengar sampai habis dulu. Saya kata dengar sampai habis dulu. Dalam masa yang sama baru saja dia umumkan separuh jalan dalam grup Telegram, apa nama, dari wartawan kan, dalam grup Telegram dari wartawan sudah ada 2-3 post yang mengatakan alhamdulillah, yes, akhirnya semua orang boleh keluar akaun 1 KWSP tanpa sebarang syarat. Saya ni wartawan, perangai saya tak mau dengar separuh jalan. Walaupun ada orang kata wartawan suka buat cerita separuh jalan, saya tidak, tuan-tuan. Saya nak dengar dulu sampai habis. Saya pedulikan tepuk-tepuk meja tu. Lagi mampulah korang. Tepuk meja, tepuklah lantak korang lah. Saya nak dengar apa selepas itu. Apa yang disebut selepas itu. Dalam masa yang sama, Datuk Seri Najib Razak pun mengumumkan dalam Facebook dia, dia rasa berbanggalah perjuangan dia dengan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk membolehkan lebih ramai pencarum mengeluarkan akaun 1 dia berjaya. Tapi tuan-tuan, korang bacalah 2-3 hari lepas punya post. Korang bacalah. Baca tengok 2-3 hari lepas punya post betapa Datuk Seri Najib Razak pun tengah kecewa sekarang ni. Datuk Seri kecewa ke? Ya, bosku kecewa ke? Sedangkan pada hari yang sama ketika Menteri Kewangan mengumumkan untuk membolehkan apa nama, akaun 1 dikeluarkan, pada ketika itu Datuk Seri Najib Razak berkongsi di post Facebook dia, dia sedang bergembira kerana perjuangan dia berjaya. Tapi sebenarnya Datuk Seri Najib kena kencing ke kami kena kencing ni? Siapa kena kencing ni? Oi, apa ni? Sana sikit. Berapa ramai yang tengah kecewa sebenarnya? Datuk Seri Najib kecewa ke ataupun kita yang kecewa? Alah, Datuk Seri Najib Razak kalau kecewa pun dia duit banyak, kan? Cuma tuan-tuan, bila saya dengar balik sambungan kepada ucapan dia, saya dapat tangkap sangat-sangat tak payah tunggu press release pun. Tak payah tunggu berita keluar pun. Tak payah tunggu mana-mana orang share pasal status-status terbaru pun. Korang dengar sampai habis ucapan dia. Saya berdebat dalam grup Telegram saya sendiri. Sebab ada orang kata, tak cikgu dengar balik, boleh keluar, siapa-siapa boleh keluar tanpa syarat. Saya kata, tak payah pening-pening. Korang dengar ayat terakhir dah jelas dah mengatakan bahawa sila kemukakan apa saja bukti untuk menunjukkan bahawa orang itu terkesan. Itu belum lagi KWSP keluarkan dia punya syarat-syarat yang jelas. Itu baru dengar ucapan. Belum lagi dengar syarat jelas. Baru dengar ucapan, dah kata, dah tercedok dah. Dah terkecewa dah. Dah rasa macam, wow. Siapa yang tak faham teks ucapan itu, dia akan rasa macam, siapa yang faham macam saya terus macam tu. Engkau nak sembang macam mana sebenarnya ni? Engkau nak bagi orang happy dalam keadaan sebenarnya engkau sebenarnya bermain kata-kata, bermain intonasi, bermain jiwa. Aduh, maka dengan itu belanjawan pun diluluskan. Sedangkan sebenarnya apa yang mereka perjuangkan tak capai pun. Tuan-tuan, daripada lebih kurang 14.56 juta pencarum. Tuan-tuan, saya ulang balik, 14.56 juta. Sorry kalau silap dekat poin-poin tu. Tapi yang pastinya 14 something. Daripada 14.56 juta pencarum, yang boleh keluar akaun 1 sehingga 8 juta. Bukan melebihi 8 juta. Baca balik 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laporan akhbar yang diterbitkan di semua paper seluruh negara, tuan-tuan. Yang disebut pengeluaran manfaat ini akan dinikmati sehingga 8 juta pencarum. Akan dinikmati oleh sehingga 8 juta. Bukan melebihi 8 juta. Tuan-tuan, daripada 14.56 juta pencarum, yang dapat keluar cuma 8 juta.
Bermaksud ada lebih kurang 6.56 juta lagi pencarum yang tidak layak mengeluarkan akaun satu dia. Korang tanya, KWSP tahu mana semua ni? Mana dia dapat figure-figure pasal 8 juta ni? Katalah mungkin 10 juta yang terkesan. Tuan-tuan, KWSP tak bodoh tuan-tuan. Dia orang ada rekod caruman korang daripada bulan 3 sampai bulan 10 tuan-tuan. Dia orang ada rekod berapa yang dipotong. Tuan-tuan tahu tak berapa tuan-tuan dipotong setiap bulan? Kita dipotong, ada orang dipotong. Dalam tahun ini ada yang mengambil alternatif, mengambil pilihan dipotong 7%. Majikan ketetapan sebelum ini ialah setiap pencarum akan dipotong 11%. Tapi dalam tempoh PKP mereka memberi satu pilihan untuk kita pilih 7%. 7%. Tuan-tuan, 7% dari mana? Takkan korang tak belajar benda ni kan? 7% itu daripada total pendapatan bulanan yang termaktub dalam penyata gaji korang. Bukan gaji pokok. Bermaksud gaji kasar itu termasuklah allowance, termasuklah overtime, termasuklah apa sahaja pendapatan kasar yang korang dapat. Jumlah pendapatan kasar 7% atau 11% daripada pendapatan ini akan dipotong dan dicarum ke dalam simpanan akaun KWSP. Daripada bulan 3 sampai ke bulan 10, mereka dah tahu dah sebenarnya berapa ramai orang yang caruman dia merosot. Okey. Ada yang 11, ada yang 9, ada yang 7. Saya punya company 11. Kami kena potong 11%. Majikan bagi 13%. Baik, tak apalah. Pedulilah 7 ke, 9 ke, 11 ke. Tapi realiti dia, KWSP daripada bulan 3 sampai ke bulan 10, dia orang dah tahu dah berapakah sebenarnya yang dipotong daripada setiap orang yang mencarum dalam KWSP. Adakah menurun atau meningkat? Kalau menurun, bermaksud pendapatan dia merosot. Kalau meningkat, bermaksud pendapatan dia meningkat. Kalau stabil, sama je macam orang kerja kerajaan yang tak ada overtime, dia maintain je. Jangan kata cikgu, orang kerajaan semua ambil skim pencen. Tak juga, ada yang tidak memilih skim pencen. Cikgu tipulah. Tak, saya cakap betul. Cikgu tipu. Tak, saya cakap betul. Korang ni, aku cakap betul lah. Saya sendiri cikgu sekolah dulu tau. Lepas 3 tahun, saya diberi pilihan nak pergi skim pencen ke, nak kekal dalam KWSP. Saya memilih skim pencen. Dan majoriti ramailah pilih skim pencen. Kan? Ada yang pilih skim KWSP tapi tak ramai. Bermaksud, jika pendapatan kita itu, kalau caruman kita itu dipotong sama je. Bulan 3 sampai ke bulan 10, sama je. Tak ada perubahan. Itu bermaksud yang kita tidak terjejas langsung dekat gaji kasar. So sebenarnya KWSP dah tahu sebenarnya berapa ramai yang caruman dia merosot. That's why dia dengan beraninya, that's why dia dengan yakinnya mengatakan bahawa 8 juta sahaja yang layak untuk mengeluarkan akaun satu, sebab mereka kata hanya 8 juta ini saja yang terjejas pendapatannya. Faham? Faham tak ni? That's why KWSP berani menyebut 8 juta. 8 juta. Daripada 14.56 juta, hanya 8 juta saja yang layak mengeluarkan akaun satu. Bermaksud, ada lagi 6.56 juta lagi, termasuk mungkin saya, termasuk mungkin Zulkarnain Shah, termasuk mungkin Faiz Iman, termasuk mungkin Adi Rizki. Kita semua ni mungkin tak layak sebab mungkin dalam penyata gaji kita tidak menunjukkan pengurangan caruman yang ketara. Tuan-tuan, itu satu hal. Lepas tu tuan-tuan, bila KWSP mengeluarkan kenyataan, kaedah bagaimana untuk mereka mengenal pasti ataupun membolehkan kita tergolong dalam kategori yang boleh mengeluarkan caruman akaun satu. Berapa ramai yang kecewa? Terduduk, terkangkang, semualah. Sebab apa? Dia bagi pada dua kategori. Kategori pertama, mereka yang memang terjejas, memang hilang pendapatan, memang hilang kerja, memang terjejas gila-gila, memang hilang segala-galanya, mereka itu automatik boleh mengeluarkan.
tanpa perlu mengemukakan sebarang bukti. Habis, kalau tak ada bukti, macam mana KWSP tahu mereka ni terjejas? Kan dah cakap tadi, korang ni. Bulan 3 sampai bulan 10, dia orang dah boleh tahu dah siapa yang tak ada langsung. Kalau korang kena buang kerja, caruman celah mananya? Kalau korang hilang kerja, kalau korang dipotong gaji separuh, tak ada gaji, separuh gaji tinggal separuh, maka caruman pun tinggal separuh. Jadi, KWSP dah tahu dah siapa yang tergolong dalam kategori 1. Mereka ni tak perlu nak bagi apa-apa bukti pun. Mereka ni tak perlu nak tunjuk apa-apa dokumen. Mereka ni layak mengeluarkan akaun 1 KWSP secara automatik. Tapi, yang buatkan orang lebih kecewa sekarang ni ialah kategori 2. Kategori 2, mula-mula ada yang kata, tak apa cikgu, saya boleh. Saya boleh ni nak keluar akaun 1 sebab saya punya overtime dipotong. Saya selalunya setiap bulan, saya ada 5 shift overtime. 5 shift overtime. Sekarang tinggal 3. Dulu 5. Sekarang bos saya dah bagi saya cuma boleh buat 3 shift je sebulan. Dia kata jangan banyak-banyak. Bos tak nak bayar lebih-lebih. Selalu 5 shift. Bulan ni kita bagi semua orang sama rata. Seorang boleh buat maksimum 3 shift je. Jadi mereka yang kata kami hilang 2 shift ni terkesan. Kami pun layak. Sebab apa? Menteri Kewangan kata tunjuk apa saja bukti yang mengatakan yang kita hilang, kita kekurangan pendapatan, termasuk kekurangan allowance, termasuk kekurangan overtime, termasuk hilang gaji. Tunjuk apa saja bukti seperti penyata gaji, maka kita layak. Masalahnya tuan-tuan, dengan statement terbaru KWSP mengatakan terjejas 30% dan ke atas. Setakat hilang 2 shift tu, tak sampai 30%. Setakat hilang 200-300 ringgit, tak sampai 30%. 30% maksudnya kalau orang itu gaji dia 3,000 sebulan, 3,000 sebulan, dia hilang 900 ringgit daripada gaji dia. Ramai ke dalam kelompok tu? Tak ramai pun. Ramai ke yang sebelum ni gaji 3,000 dia hilang 900 ringgit? Tak ramai pun. Yang ramai tu ramailah. Tapi yang ramai ni, wow Master J, sign Master J. Okey, yang ramai tu ialah mereka yang hilang cuma 200-300. Saya mengaku saya pun hilang 200-300 sebab overtime tak boleh lebih-lebih sangat sebab work from home overtime celah mananya? Tak betul? Tak gitu korang? Work from home, kerja di rumah, overtime celah mananya? Kan? Nak buat overtime pun malu sebab work from home. So kalau sebelum ni masa work from office, dapatlah juga buat overtime lebih-lebih sikit sebab duduk di office orang nampak kita kerja. Duduk di rumah kerja pun orang tak nampak. Tiba-tiba nak claim overtime, bos kata, ya ke kau ni overtime? Kau duduk rumah je kot. Kan? Betul ke kau kerja lebih masa? Tak ada pun. Jadi menyebabkan saya cuma kehilangan pendapatan mungkinlah cuma hilang 200-300 sebab overtime hilang, overtime kurang. So saya layak ke minta? Mula-mula saya fikir, mula-mula saya masa Menteri Kewangan umumkan bagi saja apa bukti yang menunjukkan korang tu terjejas, saya dah plan dah. Okey, boleh. Aku nak ambil payslip bulan 2. Aku nak ambil payslip bulan 10. Aku nak tunjuk pada KWSP. Inilah dia. Aku memang hilang 200-300. Dengar pula dia kata apa? Hilang 30%. Hampir. Hilang 30% banyak. Kalau orang tu gaji dia 500, dia hilang 1,500. Dia hilang 1,500. 5,000 dia hilang 1,500. Baru layak memohon. Kalau orang tu gaji 1,000, dia kena hilang 300. Baru layak memohon. 30% ke atas. Tuan-tuan, korang ada try tak ambil calculator, buat matematik sikit, buat 2-3 calculation. Lepas tu nak baring kata-kata menung, aku dapat ke tak dapat. So 2-3 hari ni Datuk Seri Najib Razak maka mengumumkan
Ha? Oh, buku Ni okey. Maka Datuk Seri Najib Razak dia buat status dekat Facebook dia, saya bukan kerajaan. Saya bukan kerajaan. Sebenarnya dia pun kecewa. Dia pun frust. Sebab mula-mula dia rasa dia punya perjuangan tu berjaya. Dia tak tahu yang duk buat kira-kira ni lagi expert, lagi bijak pandai, nak pusing-pusing ni. Padan muka engkau Datuk Seri Najib. Engkau ingat engkau orang politik dah hebat, ada orang lagi hebat sebenarnya. Kan? Hilang arah tuju kan. Kenapa ni? Kenapa? Apa yang nak try slow-slow ni? Dia kata malam ni San Master G kata ada nak buat live, nak unboxing. Mesti power-power punya jam San Master G ni memang gila. Saya minggu lepas saya pergi rumah dia. Gila dia ni. Sampai ke bumbung jam dia. Sampai ke ceiling. Minggu lepas saya pergi rumah dia. Saya tengok gila dia ni. Memang gila. Saya tak jumpa lagi orang yang kolektor G-Shock macam dia. Semua Japan pula tu. Harga entah. Allahu Akbar. Gila. Ini memang gila punya orang lah San Master G ni. Tapi aku nak jadi macam dia. San Master G tolong beri saya tunjuk ajar anda. Okey lah, baik. Okey. Tak potong pun banyak gaji terjejas sebab OT dan allowance tak ada. Alasan company sebab work from home. Betul Umi Echa. Anda setuju sekarang? Anda setuju dengan saya kan? Kita nak claim apa? Kita nak claim overtime macam mana? Betul, saya kadang-kadang ada juga kerja lebih masa, kadang-kadang buat kerja lebih sikit pagi. Kalau kerja petang, pagi dah start buat kerja, kadang-kadang habis kerja pukul 10, kadang-kadang 12 malam pun masih lagi buat, tapi work from home. Alah, kita nak berkira macam mana pun. Work from home ni kadang-kadang kita boleh lepak depan rumah, boleh lepak kat dapur, boleh lepak dekat sambil member datang, boleh lepak-lepak. So tak ada nak betul-betul depan komputer, depan bos, depan ini kan. So tak ada sangat. Jadi kita nak kata aku nak claim overtime lebih-lebih, malu lah. So bila tak claim lebih-lebih, maka pendapatan kita merosot. Okey, Adam Sobri. A gaji 1,000 hilang 2,000. Tak layak. B gaji 1,000 hilang 3,000. Layak. Apa benda ni? Tak faham saya. Nasib baik ada duit pencen Bos Fendi. Orang kerajaan yang ada duit pencen, dia orang tak marah sebab dia orang memang tak tergolong dalam kategori KWSP ni. Dia orang tak tergolong. Tapi sebenarnya dia orang juga bersuara. Sebab bagi mereka benda ni simple je tuan-tuan. KWSP ni duit kita. Bukan duit korang lah, duit kita lah, duit aku. Bos aku bagilah caruman aku. Akaun satu tu ada bahagian caruman majikan, ada bahagian caruman aku tau. Bukan duit korang lah, duit aku lah. Aku kerja teruk-teruk kot. Nak keluar duit sendiri. Itu yang Jeb Sepatu kata, nak keluar 10,000, macam-macam syarat dia bagi. Allahu Akbar. Kan? Saya start PKP sampai lah ni dah tak kerja. So Zulkarnain dalam kategori yang terjejas lah. So tak ada masalah lah, boleh keluar lah akaun satu kan. Sekarang isu dia pada mereka yang tak boleh keluar ni. Yang boleh keluar, korang bersedia untuk keluar. Keluar je, apa nak tunggu. Tapi tuan-tuan, kerajaan mengumumkan, dia kata apa, takut kita ni terjejas masa depan. Takut kita ni terjejas future kita. Future kita terjejas. Kerana bila keluar duit akaun satu, akaun simpanan kita semakin merosot. Tuan-tuan, biarlah rakyat menentukan apa yang dia nak buat dengan duit dia. Ada orang yang perlukan duit itu untuk nak, saya dah ulang banyak kali dalam live saya lah. Ada orang, dia perlukan duit itu untuk dia nak apa? Dia nak set up a new business. Saya sendiri kalau dapat 10,000 San Master G, kalau aku dapat 10,000 aku nak beli 10 jam G-Shock nak buat jual. Boleh tak? Aku nak jadi peniaga G-Shock macam kau lah. Sebab bro Master G ni memang gila lah. Saya nak jadi peniaga macam bro lah. Nak jadi peniaga berjaya. Tapi tak boleh keluar 10,000. Kan? Tak boleh keluar 10,000. Okey. Boleh ke dengan keluar duit 10,000 ni akan datang kita akan miskin? Tak adalah. Tak. Dia macam ni tau. Orang yang ada akaun KWSP, dia tahu berapa akaun dia. Saya boleh buka iAccount. Kita boleh buka iAccount. Kalau dalam akaun kita ada cuma 12,000, nak keluar 10,000 ke? Tak ada kot, kan? Mana ada. Kalau dalam akaun kita ada 200,000, buat keluar 10,000. Problem tak? Apa masalah?
Dalam akaun satu saya ada ratusan ribu lah. Bukan saya sengaja nak ni lah. Saya dah kerja lama, caruman majikan tinggi. Majikan saya bagi satu bulan 18%. Saya alhamdulillah NSTP tabik NSTP. Saya tabik dengan NSTP. Saya salut muah. Sebab NSTP majikan cukup prihatin. Pekerja-pekerja lama dia bagi 18%. 18% tuan-tuan, tinggi tuan-tuan, tinggi. So akaun satu saya ada lebih kurang ratusan ribu jugalah. Saya nak keluar 10,000, problem ke? Aku nak keluar sebab aku nak buat something. Saya nak beli, saya nak set up business. Mungkin boleh menjadi saudagar G-Shock macam Saint Master G, macam Lance De Rosas apa ni? Macam Lance De Rosas, Renjani. Nak jadi macam dia orang, mana tahu kalau saya boleh jadi macam dia orang. Kan? Tapi masalahnya tak dapat keluar. And then yang paling saya rasa macam engkau terkebelakang dalam memberikan, engkau terkebelakang. Ya betul Faizul Ali. Start business modal 2K dah cukup. Kalau business lingkup tak terasa sangat. Masalahnya 2,000 pun tak ada ni. 2,000 pun tak ada. Tak boleh bagi 10,000, bagi 5,000. Okey, diorang ni terkebelakang dalam nak memberikan satu kenikmatan, satu faedah kepada rakyat. Diorang ni terkebelakang. Kenapa saya kata terkebelakang? Dengan meletakkan pelbagai syarat tuan-tuan, korang bayangkan, dengan meletakkan pelbagai syarat, katalah hanya 4 juta saja yang tergolong dalam kategori 1, yang tidak ada syarat, yang tidak ada sebarang peraturan, mereka ni terus layak dapat secara automatik. Yang lagi 4 juta tu tergolong dalam kategori 2. Korang bayangkan macam mana. Dia nak kena submit. Pertama, dia kena submit, paling tidak pun dia kena submit apa? Penyata gaji ataupun penyata bank. 2 benda ni kena submit. Korang rasa dekat KWSP ada sistem automatik. Bila submit aja, sistem akan terus detect, pam, layak. Submit je tekan, hantar, pam, layak. Tak ada tuan-tuan. Manually. Tak percaya, korang pergi tengok nantilah. Saya minta kalau ada orang KWSP dalam ni, sila buktikan. Betul ke korang ada sistem? Bila kata aku tekan, aku submit, aku punya payslip, tum, keluar. Layak. Anda Anda layak. Tak ada tuan-tuan. Tunggu sebulan. Kenapa sebulan? Manually. Kan? Manually. Dia orang kena buka sendiri satu persatu, kena check balik, tengok betul tak bulan 3 dengan bulan 10 apa beza dekat gaji dia. Oh, tengok, yes, terkesan. Kira pula pakai calculator, berapa persen terkesan? 25%, tak layak. Your requested is rejected. Your request rejected. Sebab hanya terkesan 25%. Kena kira pula pakai komputer, pakai calculator, kena kira pula berapa persen. Kena kira pula. Kan? Tak kena naya tu. Kena kira pula. Naya. Dia orang tak ada. Korang percaya ke kalau ada sistem automatik? Korang key in, hantar payslip, anda layak. Your request approved. Tak ada, tuan-tuan. KWSP kata minta tempoh sebulan untuk dia orang nak menilai. Malah kenyataan yang dikeluarkan oleh CEO NSTP pula, mampir dengan bos aku orang. CEO KWSP. CEO kata apa? Dia kata apa? KWSP akan menilai semua permohonan. Mampus dekat staff dia, tuan-tuan. 4 juta yang layak automatik, 4 juta lagi layak dengan bersyarat, yang mohon mungkin 10 juta. Saya percaya yang mohon akan lebih ramai daripada mereka yang layak. Lebih ramai yang akan mohon. Nak try nasib. Manalah tahu tiba-tiba dengan harapan aku try mohon, mana tahu dia orang tak perasan sangat sebab ramai-ramai kan. Ramai-ramai, aku try je lah. Dah dia orang kata dia orang nak buat cara manual, aku try je lah. Mana tahu tiba-tiba petang-petang tu kan, staff tu mata rabun sikit, dia mengantuk sangat-sangat, dia tekan approve. Untung aku dapat. Tak mustahil. Benda kerja-kerja manual ni kadang-kadang tak mustahil. Boleh tersalah key in.
Sebab itulah pernah dengar cerita seorang ahli parlimen pun dapat dapat bantuan prihatin nasional BPN. Ahli parlimen dapat bantuan prihatin nasional sebab semuanya manually diorang cek-cek, pom dapat. Nasib baik dia tu baik pulang balik. Kan? Kita pun fikir-fikir, manalah tahu aku ni dapat, try je lah. Punyalah ramai try. Staff KWSP kena cek seorang. Nak kena key in seorang sampai sebulan. Lepas tu pula ada yang tak puas hati datang buat rayuan. Beratur panjang penuh. Tuan-tuan, minggu ni. Hari ni hari apa? Hari Sabtu, minggu ni. Selasa, Rabu baru-baru ni. Terengganu tunjuk. Saya punya sahabat-sahabat saya dekat Terengganu, tuan-tuan. Geng-geng video man, geng-geng fotografer di Terengganu. Di Kuala Lumpur, di Mata Rata tempat tunjuk. Kaunter KWSP dibuka. Dia tunjuk orang beratur. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah, panjang tuan-tuan. Belum lagi buka permohonan. Baru buka kaunter. Punya ramai orang datang. Nak buat apa? Nak cek apa? Tak tahu. Tapi punyalah panjang. Itu baru nak buka kaunter. Belum lagi permohonan mula dibuka. Korang submit. Memang betul. Cikgu ni bengong lah cikgu. Diorang kata diorang submit pakai online je cikgu. Tak payah pergi kaunter pun. Boleh isi online. Boleh hantar by online. Korang rasa semua orang akan buat benda yang sama ke? Ada orang yang tak puas hati akan pergi beratur panjang dengan harapan nak membuat rayuan. Konon-konon manalah tahu dia dapat. Okey, Muhammad Jamil, Abdul Jalil, baju ni memang lawa. Saya kata ini baju limited edition. Dah bagi tahu korang, ini baju limited edition. Baju ni hanya dikeluarkan bulan ini saja. Bulan depan tak keluar dah. Siapa yang lambat, bye-bye. Siapa yang cepat nak, korang boleh PM saya dekat nombor WhatsApp yang saya tulis dekat tajuk live hari ni. Siapa yang lambat, bye-bye. Kan? Saya buat hanya untuk bulan ni. Okey, sambung balik. Kan? Susah cikgu nak sebut nama Cik Lan. Cik Lan mana tu? Baik. Cikgu, permohonan KWSP kena melalui online saja. Betul Husaimi, saya setuju. Memang kata melalui online. Tapi korang percaya tak nanti akan ada orang yang akan pergi juga ke kaunter untuk mendapatkan kepastian. Kenapa aku tak layak? Cek balik. Aku layak. Tahu tak aku punya overtime kena potong, weh. Dia marah. Kenapa aku tak layak, weh? Aku punya overtime kena potong, weh. Kenapa tak layak, weh? Rupa-rupanya pergi kaunter, cik punya pendapatan cuma berkurangan 25%, tak sampai 30 pun. Oh ya ke? Macam tu sorry lah. Tak faham. Tapi bukan ke saya pun terjejas. Tak cik, syarat dia kena melebihi 30%. Oh ya ke? Okey. Baru dia belah jalan. Kau percaya tak akan ada orang pergi? Ada. Masyarakat kita bukan jenis orang yang puas hati dengan online. Saya kadang-kadang tak puas hati dengan online. Aku dah bayar tapi tiba-tiba tak ada dalam sistem. Aku dah tak benda. So aku kena pergi kaunter sendiri. Contoh mudah tuan-tuan. Contoh mudah kelemahan online. Saya setiap hari saya kena post buku ni. Okey? Saya menggunakan sistem Easy Parcel. Tahu tak Easy Parcel? Easy Parcel ni satu sistem yang mana kita buat pembayaran melalui software itu, melalui laman web tu, dan dia akan print keluar macam ni, and then dah keluar macam ni, saya akan tampal dekat envelope, saya akan post. Besok saya pergi dekat kaunter, saya cuma drop je. Tuan-tuan, okey? Apa yang berlaku bila saya key in alamat yang menggunakan PO Box. Alamat yang menggunakan PO Box tak lepas. Dia kata apa? Sistem ini tak support alamat yang menggunakan peti surat ataupun PO Box. Tak lepas. Okeylah, saya pun fikir mungkin sebab PO Box ni, saya pun tak tahu PO Box ni macam mana lah. Saya pun tak pasti. Saya pun okeylah, mungkin PO Box ni tak apalah, kita faham lah. Top. Alamat Felda pun tak lepas. Segala alamat Felda tak lepas. Sudah. Felda pun tak lepas. Apa cerita ni? Habis aku nak hantar macam mana ni? Saya pergi kaunter. Saya buat Easy Parcel sebab saya tak nak beratur di kaunter. Saya malas nak beratur di kaunter. Saya dah ada nama, dah ada online. Online lah. Kenapa nak pergi kaunter lagi?
Saya terpaksa bawa lebih kurang 10-20 buku pergi ke kaunter, tanya dia kenapa saya tak boleh buat pakai online untuk peti surat, PO Box dan juga folder. Tak tahu? Entah. Dia orang kata entah, tak tahu. Maka terpaksa isi sorang-sorang pakai tangan. Dah lah aku ni malas menulis. Tulisan cakap ayam tahap ayam beranak 3. Memang teruk punya. Tulis punyalah sampai lenguh tangan 10 nak kena isi ni lama lah pun nak kena tunggu di kaunter. Isi dekat kaunter boleh je pun. PO Box lepas, peti surat lepas, folder lepas. Boleh je pun. So sekarang ceritanya macam mana? Cerita dia online, tak semua orang puas hati dengan online. Tiba-tiba dia tengok nama dia tu tak layak. Kau ingat dia akan puas hati begitu saja? Aku redha dengan ketentuannya, ya Allah. Aku pasrah, ya Allah. Aku redha, aku pasrah. Kerana ini semua takdir bagi aku. Kerana aku tahu yang aku ini ditakdirkan untuk tak boleh mengeluarkan akaun 1 KWSP. Aku tahu yang gaji aku hanya berkurangan 25%. Aku tahu yang hidup aku terpaksa terima apa yang ditakdirkan pada aku. Aku akan teruskan kehidupan aku. Aku akan diam dan akan terus berdiam diri. Aku akan menasihati kawan-kawan aku untuk terima seadanya. Aku akan pastikan semua ini hanya satu mimpi ngeri yang akan menjadi satu igawan pada esok hari. Tapi aku akan pastikan aku akan tenang dan redha. Ada ke macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Dia akan pergi kaunter. Kenapa aku tak dapat? Ataupun depan komputer macam ni lah. Aku tak dapat. Aku dah try dah ni. Aku dah terjejas 3. Aku dah hilang overtime ni. Aku hilang overtime lah. Kau tengok bulan 3. Bulan 3 aku dapat overtime 5 shift. Tiba-tiba hari ni aku dapat cuma 2 shift. Ni apa cerita ni? Mesti macam tu pula. Mesti. Jom main teater bakat besar tu. Kita buat cerita 10K. Aku mana reti main teater lah. Weh, Bos Fendi. Okay. Tapi korang percaya tak? Ada tak orang macam tu yang akan terima saya ni dalam duk sibuk-sibuk bermotivasi, duk motivate orang. Saya pun kadang-kadang aku tak puas hati lah. Aku nak 10,000 tu lah. Aku nak 10,000 tu sebab aku nak buat santai. Saya dah cakap benda ni banyak kali. Dah ulang benda ni berulang kali. Saya beritahu. Saya dah bagi tahu banyak kali yang sebenarnya terkesan itu bukan sekadar hilang pendapatan. Terkesan bukan setakat hilang pendapatan. Betul Umi Aisyah. Takut masa submit online sistem down. Ini pasti. Tepat pada hari yang mana sistem itu dibuka, korang tengoklah macam mana dia punya hangnya, dia punya huru-haranya, dia punya nak masuk, dia nak masuk pun tak boleh. Korang tengok nanti. Jangan cakap seorang dekat kaunter sudah cikgu, maunya kena halau dengan Pak Gad. Mungkin duduk depan kaunter, cik. Kan? Aduh. Okey. Takut makin lepas tu CEO KWSP lupa yang pengguna negara datang dari pelaburan dari KWSP. Bila pencarum nak guna tak bagi. Kan? Setuju. Okey. CEO cakap kriteria bukan bersyarat. Tak sama ke makna tu? Dah pandai kan? Korang dah pandai kan? Takut ada pencarum yang gagal datang ke kaunter dan mengamuk. Itu setuju. Tekanan perasaan kerana benda ni bukan benda yang remeh-temeh. Orang kita dah berapa ramai yang kecewa sebab hilang kerja. Tapi tak boleh lah, diorang dapat. Orang kita dah berapa ramai yang kecewa dalam keadaan sekarang ni tuan. Berapa ramai orang yang sebelum ini mungkin perniagaan dia contoh mudah. Simple lah contoh ni. Contoh yang sangat mudah. Katalah saya ni staff NSTP. Yang gaji saya tak kurang sesen pun. Alhamdulillah. Allah Ta'ala masih lagi bagi aku ruang dan pekerjaan. Aku masih lagi boleh bekerja dengan baik di NSTP. Alhamdulillah. Okay. Tapi dalam masa yang sama, saya buat part time. Saya buat part time. Part time saya ialah saya ambil video kahwin. Saya ambil gambar perkahwinan. Itu part time saya. Itu bukan omong kosong, itu reality. Memang aku buat part time. Memang saya ni pun memang ada buat part time ambil gambar orang kahwin.
Tapi dalam tempoh PKPB tuan-tuan, PKP tukar, PKPB patah, PKPP tanpa orang nak kahwin tak boleh, orang ni tak boleh, semua tak boleh, apa benda tak boleh, semua tak boleh, orang tak boleh, tak boleh. Saya tak boleh nak buat job-job yang banyak. Tak boleh nak ambil gambar wedding yang banyak. Saya hilang banyak job dalam tempoh pandemik COVID-19. Tapi gaji aku tak kurang. Gaji aku maintain. Tapi pendapatan sampingan aku berkurangan. Adakah saya ni terjejas? Yes, terjejas. Kerana dengan side income tu saya boleh bayar bil. Saya boleh bayar kurang-kurang, support sikit duit kereta, support sikit duit rumah, kurang-kurang kalau kata anak nak beli apa-apa boleh beli. Tapi kerana terjejas pendapatan sampingan, saya pening. Tapi bila KWSP kata sila bagi bukti. Saya nak bagi bukti apa? Payslip saya clear. Clean. Dia tak kata dalam, korang cuba baca balik. Dia tak kata hilang pendapatan sampingan. Ada tak? Tak ada. Hilang pendapatan yang ada dalam payslip tu. So saya terjejas tak? Terjejas. Kan? Terjejas. Lepas tu pula, saya dah beritahu banyak kali. Come on lah. Cubalah belajar memahami arti keterjejasan. Alamak, bahasa kau. Ini kalau dengar cikgu BM dia marah ni. Apa benda bahasa kau guna ni? Salah bahasa ni. Keterjejasan. Boleh ke? Boleh ke aku pakai keterjejasan? Lantaklah. Menilai terjejasnya seseorang bukan hanya kepada berkurangnya pendapatan, tapi juga bertambahnya perbelanjaan. Siapa suruh kau belanja lebih-lebih? Dah tahu tak ada duit, janganlah belanja lebih-lebih. Oh, senang cakap korang. Korang tak tahu duduk di rumah belanja banyak tau. Siapa kata belanja kurang? Bil akan meningkat. Bil memang confirm meningkat. Lepas tu, dulu mungkin sehari cuma 10-20 ringgit belanja. Sekarang ni mungkin jadi sampai 5-60. Sebab apa? Makanlah apa semua bla itu sini. Oi. Slow sikit. Suka-suka hati dia buka sound kan? Diorang ni kan? Lepas tu, belum lagi ambil kira kepada perbelanjaan lain. Banyak lagi perbelanjaan lain yang akan meningkat dalam tempoh PKPP ni. Dalam tempoh COVID-19 ni. Banyak. Bukan terjejas dari segi hilang pendapatan, tapi bertambahnya perbelanjaan. Boleh submit statement bank account, tapi dia sebut tak Uzaimi? Dia sebut tak mengatakan terjejas pendapatan sampingan? Dia sebut tak? And then, bukan semua kita dapat bayaran, bukan semua kita punya bayaran sampingan datangnya kepada buku account. Tak juga tuan-tuan. Ada orang bayar cash. Benda ni subjektif lah. Nak sebut pasal terjejas, bukan, dia tak boleh simply kata bak sini payslip kau. Dan dia sebut pula 30%. That's why Datuk Seri Najib kata jangan bagi orang pening. Saya setuju. Saya ni bukan orang Datuk Najib. Saya ni bukan orang bosku lah. Saya pun kadang-kadang tak suka dengan bosku ni pun. Tapi dalam hal ni saya setuju dengan dia. Kenapa nak rumitkan keadaan? Kenapa nak bagi staff KWSP kerja teruk? Kenapa nak suruh staff tu nak kena baca, nak kena detail, check seorang-seorang sampai berjuta, tuan-tuan. Permohonan berjuta, tuan-tuan. Berjuta dia kena check. Kenapa nak menyusahkan staff korang? Kan senang. Siapa nak keluar je. Duit korang keluar sendiri. Tak cukup, jangan keluar. Duit aku buka air rakyat, aku tahulah berapa yang boleh keluar kan? Aku tahulah berapa yang boleh keluar. Aku tahulah berapa kemampuan aku. Kalau dalam akaun aku ada 12,000, takkan nak keluar 10,000. Kalau akaun aku ada 200,000, apa salah keluar 10,000? Bukan akaun saya, akaun orang lain. Akaun saya tak ada sampai 200,000 pun. Tapi saya mampu keluar lah. Saya boleh keluar lah. Saya boleh lah kalau nak keluar tu tak ada sampai collapse saya punya simpanan. Tak ada pun. Okey. Alasan paling bodoh pernah saya dengar, macam mana dia nak check satu persatu kehidupan ekonomi penjara tu terjejas ke tak? Macam mana nak check kan? Macam mana kalau kerja kontrak layak ke? As long, Lily Ogechi, as long anda ada caruman.
Yang ini saya puji KWSP. As long anda ada caruman, as long anda pernah mencarum, as long anda ada akaun dalam KWSP. Termasuk siapa? Termasuk akaun yang tidak aktif. Siapa yang tidak aktif? Iaitu mereka yang dulu pernah mencarum tapi sudah 2-3 bulan tak ada mencarum sebab mungkin dia hilang kerja atau dia transfer daripada skim KWSP ke skim pencen. Tapi majoriti cikgu-cikgu sekolah yang dapat masuk skim pencen, dia keluar semua akaun KWSP dia. Saya tuan-tuan, saya dapat aja surat tawaran masuk skim pencen, saya keluar semua saya punya akaun dua, bukan akaun dua, akaun saya. Saya keluar semua duit dalam KWSP sampai kosong. Lepas tu berhenti cikgu, masuk NSTP, tengok baru nak start balik from zero. Alamak, dah tua dah tua. Akaun 1, akaun 2 baru nak dibuka balik, baru nak aktif balik. Maka bulan-bulan sikit lah. Maka sekarang ni sikit lah, taklah macam orang lain. Yang saya sekarang ni, umur saya pada bulan 9 hari tu, bulan 9 umur saya 32 tahun. Okey, 32. Kalau orang lain umur 32 mungkin dah ada 500,000 kot. Saya tak. Saya umur saya 32 tahun sekarang ni, saya baru adalah. Kan? Tapi sebab saya silap lah sebab saya dah keluar semua. Okey. Cikgu saya rasa, Uzaimi, cikgu saya rasa mereka buat semua ni sebab nak dapatkan rekod pendapatan tambahan kita. Rekod pendapatan tambahan kita. Macam mana? Kalau orang buat part time niaga tepi jalan, dia buat part time. Dia ada ke orang beli goreng pisang, dia back in account ataupun dia pakai kad? Ada tau orang yang kerja swasta, balik kerja kilang, sambung jual goreng pisang. Ada tau. Ada orang yang balik kerja kilang, dia jual keripik tepi jalan. Ada ke orang beli goreng pisang nak swipe masuk ke akaun ataupun bagi back in ke transfer ke akaun? So macam mana nak tengok pendapatan sampingan tu? Dengan cara pencarum itu sendiri menabung ataupun back in balik dalam akaun dia duit yang dia dapat keuntungan daripada jual goreng pisang. Boleh dipertikaikan. Mungkin itu simpanan bulanan dia. Bukan daripada duit keuntungan perniagaan. Macam-macam pertikaian boleh dibuat benda ni tuan-tuan. Macam-macam pertikaian boleh dibuat. Kan? Sejak 2017 tidak mencarum. Layakkah saya? Layak. Rasli Ismail. Layak. Semua 14.56 juta orang yang ada akaun dalam KWSP layak. Malah Rasli Ismail, kalau sejak 2017 tidak pernah mencarum, automatik layak. Siapa yang akaun dia sudah tidak lagi aktif, tidak lagi mencarum, sekurang-kurangnya 2 ke 3 bulan. Saya dah sekurang-kurangnya 2 ke 3 bulan. Dia tidak lagi ada sebarang caruman sejak 2-3 bulan lepas, dia secara automatik terus masuk dalam kategori 1, layak mengeluarkan akaun 1 KWSP. Layak secara automatik. Okey. Follow Alastair je senang proses, tetapkan minimum dan maksimum dalam akaun 1 tu. Betul, setuju? 32 je bolehlah panggil adik. Ya memang adik lagi. Dah lama tak mencarum, 6-7 tahun. Layak ke apply sinar? Layak secara automatik. Okey. Tiada caruman selama 2 bulan semasa permohonan. Thank you Afarul. Maksudnya selama 2 bulan tak ada caruman, dia layak secara automatik. Apa lagi 6 tahun? Apa lagi 7 tahun? Memang dia layak lah. Sekurang-kurangnya 2 bulan tidak mencarum, tidak ada sebarang caruman, dia automatik tergolong dalam kategori 1. Layak mengeluarkan akaun 1. Okey. Kenapa ramai komen pasal 32 ni? Korang rasa saya ni muka tua sangat ke? Pelik kenapa korang asyik petik pasal 32 ni? Ada masalah ke? Kenapa ramai duk tanya pasal 32 ni? Saya tak faham. Kenapa Nampak saya muka tua ke? Cikgu, saya pernah mencarum ke SP tapi mencarum lebih 10 tahun. Bolehkah keluar semua kata? Bukan semua. Ada lah dia punya syarat dia. Bukan semua. Ada syarat dia. Tengok balik dia punya syarat dia. KWSP cuba mengurangkan jumlah kelulusan permohonan. Mungkin. Kalau dah lama tak mencarum tapi baru 3-4 bulan mula mencarum, consider dah mencarum lah. Cik Niden kiranya malang lah.
Walaupun dah lama tak mencarum, tapi 3-4 bulan baru-baru ni mencarum balik, dikira dalam kategori 2 lah. Kategori 2 lah, kecuali Cik Nidin hilang pekerjaan, hilang gaji. Macam mana nak tahu hilang gaji? Senang je, tak mencarum lah. Siapa yang tidak ada caruman, sebelum ini bulan 3, bulan 4, bulan 5 dia ada caruman, tiba-tiba bulan 6, 7, 8, 9, 10 tak ada caruman, automatik kita faham dia tu hilang kerja. Senang je nak faham. That's why korang hantarlah apa bukti sekalipun, korang hantarlah apa benda bukti sekalipun, last sekali dia akan come back balik kepada penyata KWSP. Dia akan come back balik pada penyata KWSP. Betul ke orang ni hilang pendapatan? Betul ke orang ni berkurangan pendapatan? Dia orang tahu, tak payah nak sibuk-sibuk dengan bukti payslip. Dia orang boleh check dalam jumlah caruman. Dia orang boleh tahu. Korang hantarlah banyak mana sekalipun korang punya bukti pendapatan korang, last sekali dia akan come back kepada penyata KWSP. Mudah aja sebenarnya. Alamak, teman kena ban ke? Tiba skrin gelap tak boleh tulis sweet. Aduh kau, macam-macam ah. Sebenarnya kerajaan tak bagi keluar KWSP, bukan CEO, dia ikut arahan je. Betul, itu saya setuju mungkin lah. Benda ni ikut mana pun sebenarnya kalau saya jadi kerajaan lah, kalau saya ni PM lah. Keluar arahan saja. Aku nak semua orang dibenarkan keluar. Semua orang layak keluar, dapat je keluar. Apa susah? Kan? Apa susah? KWSP bukannya dikendalikan oleh pihak swasta. Bukannya syarikat Bill Gates yang handle KWSP. Bukan syarikat Ananda Krishnan yang handle KWSP. Ini syarikat milikan kerajaan ataupun aset kerajaan, kan. Kalau ada air suri layak tak? Benda tak faham, saya tak mau komen, saya tak tahu. So saya tak mau komen. Kalau dah lebih 7 tahun tak mencarum, saya dah ulang tadi, boleh. Kalau masih lagi ada duit dalam tu. Kalau dalam tu dah memang tak ada duit. Contoh. Orang yang dapat tawaran skim pencen, macam cikgu sekolah, dia automatik masuk ke skim pencen bila dia kata dia memilih skim pencen. Dia automatik layak mengeluarkan duit dalam KWSP dia. Ada orang tak keluarkan, dia simpan. Ada tau. Saya keluar semua. Ada orang dia simpan. So dia dah 10 tahun tak pernah mencarum dalam KWSP. Tapi dalam KWSP ada duit dia. Duit masa setahun ataupun 2 tahun, tuan-tuan. Zaman saya tak tahu zaman sekarang. Zaman saya dapat surat lantikan sebagai cikgu sekolah. Okey. Saya masih lagi dalam skim KWSP. Lepas setahun saya dapat surat pengesahan jawatan dan tawaran untuk memasuki skim pencen. Ketika itu saya diberi pilihan. Kau nak pilih mana? Kau nak pilih skim pencen ke nak pilih KWSP? Saya pilih skim pencen. Okey. Jadi bila saya diluluskan untuk masuk skim pencen, saya dibenarkan untuk keluar semua duit saya dalam simpanan KWSP. Saya keluarkan semua. Tapi ada orang dia tak mau keluar semua. Dia tak mau keluar pun, dia simpan, dia biar. Sebab apa? Dia kata tak apa, duit tu boleh beranak. Sebab ada dividen. Okey? Walaupun sudah bekerja sebagai cikgu sekolah, sudah 20 tahun sebagai cikgu sekolah ni, tapi dia ada duit dalam KWSP yang dia simpan, tak pernah usik dulu. So dia juga layak mengeluarkan akaun satu dia. Akaun satu dia. Sebab dalam akaun satu tu ada duit yang lama-lama disimpan dulu. So dia layak mengeluarkan duit yang lama-lama disimpan dulu. Walaupun dah 20 tahun dia tak pernah keluarkan, tak pernah mencarum dalam KWSP. Faham tak faham ni? Kalau faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, entah. Okey. Cikgu, macam mana dengan pejabat awam dalam kategori contract for service, bukan skim pencen? Mereka tidak pernah mencarum selepas dilantik sebagai pejabat awam. Lagi nanya kan? Ada ke? Uzaimi? Saya tak sure lah Uzaimi. Ada ke? Dia orang ni tak ada caruman dan tak ada skim pencen. Nanya. Nanya. Dia orang ni nanya ni. Kategori nanya ni. Dah lah tak ada skim pencen, tak ada caruman. Nanya. Bagi saya nanya. Bermaksud tak ada simpanan. Tak ada insurans bagi mereka ni. Tak ada security deposit untuk dia orang pada masa depan. Ini nanya. Patutnya golongan macam ni kerajaan kena tengok. Patutnya golongan macam ni kerajaan kena perhati. Saya tak tahu.
pasal contract for service ni? Saya tak tahu. Kalau betul ada, saya bangkang sangat-sangat sistem ni. Sebab dah lah tak ada skim pencen, tak ada simpanan, tak ada caruman. Naya lah. Apa dia punya secure deposit untuk dia punya future? Oh, sibuk pasal jangan keluarkan akaun satu, takut nanti kita tak ada duit masa depan. Tapi ada pula kategori macam ni. Naya lah. Hey, siapa tu? Anak-anak duk main, okey. Betul tak? Saya rasa tak salah maklumat kot, Huzaimi. Takkan kot. Kalau betul saya bangkang benda tu. Mana boleh? Kan, mana boleh pula tak ada langsung simpanan. Siapa saja yang kerja dekat swasta pun, kalau kontrak pun ada caruman lah, kecuali mereka yang kerja kontrak harian. Maksudnya yang macam dekat NSTP pun ada yang jenis yang kontrak harian, jenis yang dia dibayar ikut harian. Mereka ni bukan dalam kontrak. Mereka ni orang panggil macam dekat NSTP dia panggil sebagai stringer. Stringer ni maksudnya dia dibayar gaji harian. So mereka ni tak ada caruman KWSP. Itu lain. Mereka ni bukan harian. Mereka ni dibayar gaji ikut, mereka ni diberi gaji ikut apa dia orang buat. Kalau dia orang ambil gambar sekeping, ada bayaran ikut gambar sekeping. Kalau dia orang ambil video, ada bayaran ikut video yang ambil. Itu tak ada, itu memang tak ada caruman. Mereka ni bukan kontrak. Mereka ni dipanggil sebagai stringer, staff sambilan. Okey? Kan? Staff kontrak kerajaan ada EPF, kan? Betul lah. Keluar wang sendiri punya, apa ni? Cikgu start 2017, dalam penjawat awam ada 2 kategori. Okey, saya baca dulu. Contract of service, skim pencen dan contract for service, bukan skim pencen. Tapi takkan yang contract for service tu tak ada caruman? Huzaimi, tolong jelaskan. Takkan yang contract for service ni tak ada caruman? Setahu saya dalam kerajaan, kalau tak ada caruman, kalau tak ada skim pencen, ada caruman KWSP, mesti kena ada punya lah. Kalau kontrak mesti kena ada walaupun sehari. Yang tak ada ni yang dalam kategori freelance. Ya, betul, Umi Aisyah. Freelance ataupun stringer ataupun staff sambilan. Itu namanya kerja sebagai freelancer. Dia orang ni kenapa tu? Kenapa je? Kenapa maksud? Kenapa je? Kuatnya dia menjerit. Okey. Alright. Biasanya ada lah kan? Betul lah, biasanya ada. Okey tuan-tuan, saya kira saya tak nak panjangkan lagi saya punya live malam ni tuan-tuan. Cuma saya nak tarik balik kita punya perhatian lah. Saya harap benda ni simple lah. Kalau yang swasta, kalau lepas 55 merempat kerjaan masuk pencen, sekarang selagi boleh tarah hanya hari-hari jual jam, ada juga yang beli. Kan? Jual jam lah kita lepas ni. Sama saya pun nak jual G-Shock lepas ni. Boleh lah jual G-Shock lepas ni? Nak jual lah. Driver lori lagi terjejas, tak nampak dari gaji. Betul? Setuju? Pencarum air lestari terjejas takkan, pencarum air lestari terjejas takkan tak lulus air sinar walaupun bekerja. Okay, right. Baik tuan, saya kira untuk malam ni saya tak nak panjang-panjang lebar lagi. Sebab my point is simple. Untuk apa kita nak menyusahkan benda yang sebenarnya patutnya dipermudahkan? Kenapa nak menyusahkan benda yang patutnya dipermudahkan? Simple. Benda simple je kot. Duit aku. Kau nak keluar. Tak mau keluar sudah. Nak keluar. Tak nak keluar sudah. Memberi nasihat itu mungkin baik. Mungkin mereka boleh melantik panel untuk, atau melantik agensi atau melantik sesiapa untuk memberi khidmat nasihat. Cik punya duit ni sebenarnya ada lebih kurang dalam 50,000 je ni. Kalau cik keluar 10,000, cik tinggal 40,000. Nanti cik punya usia ada lagi 10 tahun nak pencen. Nanti bila cik pencen, cik cuma ada simpanan lebih kurang dalam 80,000 je cik. So saya nasihatkan cik jangan keluar. Tapi lantak kat dia. Kalau dia kata tak ada, aku nak keluar duit ni sebab aku nak beli produk, aku nak buat modal, aku nak berniaga. Aku tahulah macam mana nak set up bisnes aku. Aku tahulah macam mana nak set up aku punya future. So lantak dia. Mungkin memberi khidmat nasihat itu penting, tapi bukan menghalang. Bukan terus bagi satu syarat, tak boleh. Lepas tu nak kena menyusahkan pula. Menyusahkan pula orang untuk nak kena semak satu persatu dokumen-dokumen yang ada. Saya Azlan, kenapa saya Azlan? Saya kecewa tunggu duit tak dapat. Duit apa tu saya Azlan? Kalau ada yang berhutang tu, insyaAllah doa-doakanlah dipermudahkan supaya dia dapat melunaskan hutang dia, insyaAllah. Kan? Okay?
Doakanlah. I kecewa tunggu duit tak dapat. Duit apa tu? Duit KWSP ke? Belum lagi. KWSP belum buka lagi ni. Dalam, kalau ada yang berhutang, doakan dia dipermudahkan. Okay? Okay, alright. Dalam perkeliling 2011 rasanya ada wajib caruman EPF. Kan? Saya rasa adalah. Okay, tuan-tuan. Tu yang terbaik, saya setuju. Kan? Kita bagi khidmat nasihat. Saya setuju kalau kerajaan kata, okay, kita letak satu pasukan untuk mengendalikan kes ini. Jika dia lihat tak layak, bagi nasihat. Tapi bukan menghalang. Bagi nasihat. Cik bahaya ni. Kalau cik keluarkan, future cik akan gelap. Cik cuma tinggal berapa je nanti. So cik better jangan keluarkan. Tapi kalau nak keluarkan juga, terpulang kat dia. The choice terletak pada tangan dia. Pilihan pada tangan dia. Biar dia buat pilihan sendiri. Kalau rasanya tak boleh, biar kat dia. Bagi nasihat. Bagi nasihat. Korang ada banyak agensi kot. Kalau hutang ada AKPK. Kenapa boleh ada AKPK untuk mengenali, untuk bagi nasihat kepada mereka yang berhutang? Sama juga benda ni. Nasihat. Bukan menghalang dengan syarat-syarat yang pelik-pelik. Bukan letak syarat yang huru-hara, yang pening kepala orang nak fikir. Sampaikan staff dia sendiri mungkin pening lepas ni. Pening nak kena semak one by one. Naya tuan-tuan, naya. Bukan sesi kaunseling tak. Kalau dia rasa, dia orang tahu siapa yang simpanan cuma sikit, siapa yang banyak, dia tahu. Dia orang tahu. Daripada dia nak semak semua permohonan, baik dia orang tengok siapa yang sikit tu. Dia orang tengok siapa yang sikit. Oh, Mamat ni ada 10,000 je. Mamat ni ada 20,000 je. Mamat ni ada cuma 15,000 je. Orang-orang macam ni dia orang kena tackle. Nasihat. Kan? Keluar ke USP, join dengan cikgu jual G-Shock. Saya nak try lah, pernah tahu ada rezeki saya. Kalau saya jual G-Shock, kau nak join tak? Kalau saya nak jual jam-jam yang Japan punya item ni, kau nak join tak? Kau nak try tak? Saya nak try jual jam-jam yang Japan item lah. Yang tak ada jual di kedai lah. Di kedai tak ada punya lah. Di kedai tak ada. Yang ada hanya pada seller-seller yang tegar yang bawa masuk daripada Japan ni. Masih ada harapan ke? Saya dapat macam harapan gelap dah. Dah keluar berkeliling, harapan gelap dah sebenarnya. Harapan gelap, tapi dengan harapan live saya ni dengar lah. Dengan harapan. Dengan harapan adalah dalam ni orang KWSP, kalau ada orang KWSP, sampaikanlah pada mereka keluhan kami ni. Okey? Ubah fikiran, payah dah. Dah lulus belanjawan, nak ubah apa ke benda. Strategi sebenarnya semua ni dibuat untuk nak tackle belanjawan je. Sebenarnya diorang takut belanjawan tak diluluskan. Itu je point dia. Kerana tu diorang pusing, tapi cepat sangat tepuk meja. Lepas tu lulus. Sekarang dah lulus, korang nak apa? Korang nak patah balik? Tak adalah tu. Tak adalah. Ya, Kak Ziha, stay positif. Thank you. Tak apa. Stay positif. Tak ada masalah. Tapi kita kena suarakan. Stay positif bukan bermaksud diam dan aku rela dengan apa yang berlaku. Tak ada. Stay positif tapi kena suarakan apa yang kita punya pendapat. Dengan harapan ada yang mendengar. Okay, baik. So, siapa yang cikgu pasal CFS, okay, bagi government servant tak ada EPF. Tu saya dapat maklumat daripada sepupu saya yang datang bekerja dengan kerajaan di Putrajaya sekarang. Entahlah, saya rasa pelik Uzaimi. Kalau kontrak worker tak ada EPF, kejam majikan dia. Kalau kontrak worker dengan kerajaan tak ada EPF, majikan kerajaan tu kejam. For me, kau gila. Kau tak bagi pencen, kau tak bagi EPF, tak bagi caruman, apa dia punya secure deposit untuk dia punya future? Mana ada? Manalah, pelik lah. Saya tak setuju. Oh, stay positif, mungkin ada sinar baru. Kita doakanlah. Doakan. Ramai-ramai angkat tangan. Amin. Angkat tangan. Amin. Kalau ada rezeki, kalau tak ada, bye-bye. Okay. Baik tuan, saya kira untuk malam ni tuan-tuan itu dulu. Saya dah bersara lebih kurang sejam setengah. Cikgu jual G-Shock petak, insya-Allah saya akan bawa nanti. Saya beritahu awal ni. Lepas saya akan ada live, saya nak jual G-Shock yang rare, yang tak ada jual di kedai-kedai. Di kedai-kedai Malaysia tak ada jual. Tapi dengan harga yang saya jual, saya akan pastikan jualan harga yang paling
relevant, yang murah daripada pasaran dan legit, original. Bukan tiruan-tiruan punya. Okey, bukan tiruan-tiruan punya. Ju bundle. Suara cikgu sedap boleh jadi DJ. Saya tak mau jadi DJ. Saya nak jadi penjual jam. Okey, dah jadi dealer G-Shock. Saya dah daftar dah. Dah daftar dalam kelab penjual G-Shock Semalaya. Dah daftar dah. Saya baru je isi borang dan pengerusi G-Shock Malaysia dah approve saya jadi penjual G-Shock bermula minggu depan. Saya akan bawa rare item dan original item from Japan. Malam ni saya baru pakai saya punya collection. Ni saya punya collection. Tapi ni bukan Japan lah. Tapi ni pun antara yang rare lah. Yang memang tak ada dah. Dah memang tak ada di pasaran. Carilah di mana-mana kedai di Malaysia, no more di pasaran. Hari ni pakai balik. Nak tayang, nak bagi korang rasa ambil mood next week. Baik tuan, siapa yang belum beli buku ni tuan? Siapa belum beli buku ni? Saya nak ajak korang beli. Saya nak bagi tahu korang ini buku terbaik pernah saya tulis. Nak beritahu korang ini buku yang paling padat, yang paling jujur, yang paling tepat, yang paling serius, yang paling bermanfaat, yang paling berilmu, yang paling lengkap pasal COVID-19 pernah saya buat. Bermula daripada pengalaman saya jadi cikgu, digelar cikgu COVID, saya buat live daripada bulan 3 ni dengan Awi ni. Bermula saya buat live dengan QR code semua lengkap ni. Lengkap dengan QR code ni. Okey, lengkap dengan QR code. QR code ni korang bila korang scan, dia akan pergi kepada video-video yang bersejarah yang memang akan jadi sejarah pada masa depan. Dalam ni komplit dengan pengalaman saya dekat PRN Sabah. Cuba diam sekejap. Kisha, diam sekejap. Okey, dekat PRN Sabah, komplit dengan cerita-cerita saya dekat PRN Sabah. Macam mana saya langgar SOP, kenapa saya langgar SOP sampai saya kena, macam mana saya dikuarantinkan. Saya dikuarantinkan, saya diambil diambil pemeriksaan kesihatan di rumah saya. Benda-benda memang tak ada diceritakan di mana-mana, hanya dalam buku ni. Lepas tu dalam wad, gambar-gambar memang tak ada orang share di mana-mana kecuali mereka yang gila berani ambil gambar dalam wad ni. Dan perkongsian yang saya kira sangat-sangat bermanfaat, satu penulisan daripada jiwa saya sendiri. Siapa yang belum beli buku ni, saya minta tolong sangat-sangat support. Bukan support saja-saja, tapi bagi orang baca buku ni, bagi faham sendiri pasal COVID-19. Masih ada lebih kurang baki cuma 4 bundle saja. Daripada puluhan bundle, hanya tinggal 4 bundle saja. Sebelum saya edarkan buku ni ke kedai-kedai, saya nak orang yang tengok live saya dulu beli. Sebab kalau dah pergi kedai, saya tak ambil tahu dah. Biarlah kedai jual berapa pun, lantak korang lah. Sekarang ni, lagi baik korang beli dengan saya sendiri. Dan korang boleh dapatkan number phone ataupun cara nak beli ni dekat tajuk live hari ni. Dekat tajuk live hari ni ada satu link, korang tekan link tu. Dekat live ni ada tajuk kan. Lepas habis live dia tengok tajuk balik. Lepas habis live tengok tajuk saya. Tengok tajuk tu, klik dekat link nak beli buku. Harga cuma RM25 Izam. Izam zaman ni hanya RM25. Nak dapatkan buku ni, saya beritahu sekali lagi ya, memang stok dah semakin tipis. Habis buku ni saya rasa saya takkan buat lagi dah. No more cetakan kedua. Siapa yang dapat buku ni, dapatlah. Ia akan jadi buku yang sangat bersejarah pada masa depan. Saya berani jamin. Siapa yang baca, saya jamin dia tak bosan. Saya dah tengok, dah baca ramai komen, saya dah dengar ramai komen, korang takkan bosan beli buku ni. Saya jamin korang. Kalau korang rasa bosan baca buku ni, korang boleh maki saya secara berjemaah. Sebab ada orang yang beli buku ni sampai kat rumah dia pagi, petang dia habis baca dah. 144 page dia habis sehari. Sebab apa? Dia kata dia tak boleh berhenti membaca. Ada yang menitik air mata membaca. Kak Ziha beli 4. Betul, Kak Ziha beli 4. So, thank you Kak Ziha. Yang bakal naik ambulans kena beli. Betul. Pengalaman yang sukar dilupakan. Terbaik buku ni, nampak? Okey, sebelum saya stop, siapa yang dah beli buku ni, tolong saya satu benda je. Tolong type 1-2 ayat komen korang pasal buku ni. Tolong type. Siapa yang dah beli dan dah baca, tolong type 1-2 ayat bagi orang lain faham apa korang rasa pasal buku ni.
Tolong saya sekejap. Sekejap sementara ada 300 orang ni. Siapa yang dah beli tolong type. Saya minta tolong sangat. Siapa yang dah beli yang dah baca, tolong type 1-2 ayat korang pasal buku ni. Apa perasaan korang? Apa rasa korang pasal buku ni? Tolong type. Saya nak dengar komen korang. Okey, mantap. Thank you Fadil Juma. Saya akan petik semua komen korang. Tolong type 1-2 ayat. Buku bervideo pertama dan terbaik pernah saya jumpa. Okey. Thank you Osman. Betul, saya pun menitikkan air mata. Thank you Rohaya. Siapa lagi? Buku ini memang bagus. Kita mudah faham tentang COVID. Thank you. Buku ini memang terbaik penulisan dia. Thank you. Dah beli cikgu 2 tapi belum baca. Tunggu balik Malaysia. Oh, duduk di sana. Okey, baik. Okey, boleh post kat saya Bidayah. Tolong PM saya Bidayah. Tolong PM saya. Tolong WhatsApp saya. Nombor WhatsApp ada di bawah ni. Dalam saya punya dalam crawler ni pun ada WhatsApp. Terbaik buku ni, berebut baca dengan anak-anak. Thank you. Okey, siapa-siapa lagi yang ni? Agak-agak kalau jam apa ni? Terbaik dan bacaan santai. Thank you Nur Aini. Sedih, kelakar, gembira semua ada. Siapa tak beli rugi, buku terbaik. Thank you, nampak. Sebenarnya buku ni memang saya jamin korang akan puas hati. Ada lagi yang nak komen? Buku penuh dengan ilmu. Thank you. Banyak input yang bagus. Thank you. Nisa Rahman, terbaik. Thank you. Nampak? Saya sementara ada lagi 200 orang ni. Very informative. Thank you. Anak-anak takut keluar rumah bila baca, tapi bila scan, wow, ada video lah kan. Nak beli lagi untuk beri pada sekolah pusat sumber. Thank you dia. Terbaik. Sementara ada stok, sila beli sebelum habis. Kes 1253 membawa kita ke pengalaman baru. Thank you. Ikhlas, jujur, siap serta klik video. Thank you Kronsong. Isi padat dan sangat berinformasi tentang COVID-19. Thank you. Abah kakak tolong PM. Alamak. Sekali lagi baik kalau abah kakak yang WhatsApp saya. Klik je link dekat dalam tajuk live lepas ni. Okey? Lepas ni tengok tajuk live, boleh klik live tu. Grafik yang menarik. Thank you. Ada lagi? Saya nak petik lagi 10 komen. Satu family dah habis baca buku ni. Memang terbaik. Thank you. Kalah novel, siap video. Thank you. Kalah novel, siap video. Nampak tak? Mereka yang dah baca, mereka tahu. Yang belum baca, tak nak beli, saya rasa kecewa sebab korang tak memiliki buku yang istimewa ni. Hanya RM25. Sekejap je habis duit tu. Terbaik, mudah difahami, gambar pun berwarna. Belum beli lagi, kejap lagi WhatsApp. Silakan Amran. Thank you. Ami, hanya RM25 Ami. Hanya RM25 sahaja. Tidak akan rugi. Anda dijamin tidak akan menyesal. Tekan link WhatsApp Boss Post. Ada dalam saya punya tajuk live, ada link WhatsApp. Dia Kak Fiza, WhatsApp Azrul Afandi. Nanti I bayar, I wakaf ke semua sekolah. Alhamdulillah, ada orang nak wakaf ke library sekolah. Terbaik, buku penuh emosi. Kalau nak duduk Sungai Buloh lancar, kena beli. Nak beli Kak Mazenah. Thank you Kak Mazenah. Sila PM saya. Saya setuju buku ini bakal jadi sejarah nanti. Saya pun setuju dengan diri saya. Saya pun pelik macam mana saya boleh buat buku sebaik ni. Jujur saya cakap. Saya pun pelik macam mana saya boleh buat buku sebaik ni. Saya pun rasa macam pelik saya boleh buat buku yang padat, yang penuh syarat dengan pelbagai informasi dalam ni. Tak ada ke dalam live saya ni? Saya rasa ada. Ada abah kakak. Nanti bila habis live ni, tengok balik tajuk saya dalam tajuk live ni, ada saya letak situ. Nak dapatkan buku tulisan ni, ada. Ataupun abah kakak tengok dekat ni, dekat crawler ni, ada nombor WhatsApp saya bagi. Dekat crawler bawah ni, yang tengah duduk jalan ni, ada nombor WhatsApp saya bagi. Tapi sebenarnya dalam tajuk saya ada saya bagi link untuk korang nak tekan. Okey? Baik, thank you Kak Zalidah Idah. InsyaAllah nanti saya beli ya cikgu. Thank you. Sebab dah nak habis. Dah tak banyak. Jujur, tak banyak dah. Hanya lebih kurang 102 je. Tak banyak dah sebenarnya. Kalau saya betul-betul, saya belum buat iklan secara gila-gila tau. Saya yakin boleh habis. Tapi saya nak bagi korang dulu beli. Okay? G-Shock Frogman ROV. Okay, baik. Saya kira itulah dulu. Tuan-tuan, untuk malam ni. Saya nak stop untuk malam ni.
Saya nak sambung untuk nak kemas rumah. Belum siap lagi rumah saya ni. Baik, besok malam tuan-tuan, tepat jam 9.30 malam di Harian Metro, Diary Wartawan versi Harian Metro bersama dengan pencerita. Siapa nak join besok, sila kata join. Last, saya nak korang spam komen. Saya nak korang spam komen. Tolong saya spam komen. Siapa nak join esok, sila type join. Tepat 9.30 malam dalam page Harian Metro, Diary Wartawan versi Harian Metro. Tolong spam saya punya komen. Tolong spam. Siapa nak join, type sekarang. Saya nak tutup saya punya live ni dengan spam komen korang. Tolong spam. Tolong spam dia. Tolong spam. Thank you. Limited edition. Rugi tak beli. Baju dia pun limited edition. Baik. Tolong spam. Tolong spam. Tak apa. Biar dia berselerak. Biar dia penuh komen korang. Tak apa. Tolong spam. Saya nak tengok berapa ramai esok malam ni. Esok malam ramai kan? Thank you. Yang ramai-ramai ni pun janganlah hanya tengok live dari wartawan. Isnin kita ada live. Selasa kita ada live. Rabu kita ada live. Sampai hari-hari. Sebenarnya hari-hari ada live. Isnin sampai Ahad ada live setiap hari. Jangan lepaskan sesi ilmiah. Jangan hanya mengejar sesi menghentam. Okey, baik. Okey. 1 minit before saya stop live. Spam. Join. Thank you Linda. Thank you Zawir. Thank you Abah Kakak. Thank you Zaini Kamarudin. Thank you Dayang Fatihah. Besok malam 9.30 malam di Harian Metro. Bukan dalam page saya. Dalam Harian Metro. Join. Dayang Muhammad Arif. Thank you. Lagi 30 saat. Last comment. Join. Muhammad Nordin, Kamarul Azrin. Thank you. Abu Nawas. Thank you. Nama saya Syahrum. Thank you. Join. Pakai baju buat COVID ya. Okey. Dah Muhammad Nordin, Muhammad Arif. Thank you. Dan saya kira nama saya tu pakai baju, nama saya Syahrul tu pakai baju ni, baju COVID Macam pakai baju dekat ward je, kena COVID Sama dengan saya masuk buat COVID. Okey. Sebab nampak punya gambar profil macam mana? Gambar profil macam pakai baju ward Okey. Alright, thank you Abang Kasim. Abang Kasim kata nak ambil buku. Saya simpan dah buku Abang Kasim ni. Datanglah ambil. Okey, baik tuan-tuan. Sehingga berjumpa lagi besok malam jam 9.30 malam. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam pencerita. Assalamualaikum.